JKNP cari macik tular. Jabatan Kesihatan Negeri Perak JKNP sedang mengesan wanita yang gambarnya makan di sebuah medan selera sambil memakai gelang pengesanan kuarantin COVID-19 yang tular di media sosial. Pengarahnya Datuk Dr. Ding Laiming berkata, tindakan serta-merta diambil pihaknya bagi menyiasat perkara itu sejurus ia tular. Pihak JKNP sedia maklum isu yang sedang tular berkenaan, yaitu mengenai individu di bawah pengawasan PUS yang gagal mematuhi arahan perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO di rumah masing-masing. Dalam perkembangan berita berikutnya, Sultan Selangor murka. Baginda mahu tindakan tegas diambil terhadap pihak yang menconteng mural agung, tokoh serta pemimpin negara. Dalam satu kenyataan hari ini, Baginda berpandangan tindakan itu dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab disebabkan politik kebencian. Baginda berpandangan kejadian ini bukan dilakukan oleh orang kurang siuman atau budak-budak nakal, tetapi lebih kepada bermotifkan politik kebencian. Baginda berharap pelaku dapat ditangkap segera dan dihadapkan ke muka pengadilan titah Baginda. Terdahulu set mural yang memaparkan potret yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan beberapa yang lain didapati telah dirosakkan dan diconteng dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Mural di Seksyen U12 Shah Alam dilukis awal bulan ini dan sejak itu menjadi tular di media sosial. Selain potret Sri Paduka yang dilukis di dinding bangunan di sana, turut menjadi hiasan adalah potret Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, dan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut klip video pendek berkenaan, mural yang diconteng itu dan dimuat naik di Twitter pagi ini, perkataan babi ditulis di atas potret Abdul Hadi dan Muhyiddin dan bersebelahan gambar Al-Sultan Abdullah. Sementara perkataan bangsat diconteng di tengah-tengah potret Dr. Nur Hisham. Ketua Polis Daerah Shah Alam Baharudin Mataib ketika dihubungi mengesahkan bahawa polis telah dimaklumkan mengenai kejadian itu. Sementara itu, Sultan Selangor menyifatkan contengan kata-kata kesat pada lukisan mural yang di Pertuan Agong Perdana Menteri serta pemimpin lain adalah sangat biadab. Baginda juga kesal dan kecewa kerana kejadian ke atas sebuah hasil karya seni ini berlaku di negeri Selangor. Apatah lagi, Baginda amat menghargai karya seni pelukis tempatan seumpamanya. Titah Baginda lagi. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Pembayaran BSH fasa ketiga bermula Jumaat. Pembayaran bantuan sara hidup BSH 2020 fasa ketiga akan dilaksanakan mulai Jumaat ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan hari ini berkata pembayaran itu akan dibuat berdasarkan kategori merangkumi bilangan anak tanggungan dan baki nilai BSH 2020 yang akan diterima. Ia membabitkan peruntukan berjumlah RM3 bilion yang memanfaatkan hampir 4.28 juta penerima, merangkumi 3.75 juta isi rumah dan 0.53 juta individu bujang berusia antara 40 hingga 59 tahun. Katanya kadar BSH yang akan diterima juga mengambil kira 3.8 juta anak penerima BSH berusia 18 tahun ke bawah. Penerima kategori isi rumah akan menerima tambahan bantuan RM120 bagi setiap anak berusia bawah 18 tahun dengan maksimum 4 orang anak. Sebagai contoh, sekiranya Encik Ali berpendapatan di bawah RM2,000 dan mempunyai 4 anak yang layak, beliau akan menerima RM1,580, merangkumi pembayaran sebanyak RM300 pada fasa pertama, Januari, RM200 pada fasa kedua, Mac, dan RM1,080 pada fasa ketiga iaitu bulan Julai. Menurut kenyataan, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing yang didaftarkan dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN.
Bagi mereka yang tidak mempunyai akaun bank, katanya pembayaran boleh dituntut secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN sehingga 31 Desember. Kenyataan turut memaklumkan bagi permohonan baharu BSH yang layak, tetapi belum menerima bayaran pada fasa pertama dan kedua pula akan dibayar secara sekaligus dalam pembayaran fasa ketiga mengikut nilai kelayakan. Dalam pada itu, permohonan rayuan bantuan sara hidup BSH 2020 akan dibuka mulai 7 Ogos sehingga 6 September depan. Sebahagian daripada mereka yang ditolak permohonannya masih diberi ruang untuk mengemukakan rayuan beserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula oleh LHDN, katanya. Permohonan boleh dibuat secara dalam talian di portal BSH atau pemohon boleh hadir di cawangan LHDN, Pusat Khidmat Hasil PKH dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Harian Metro.